Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab 7 Penubuhan Malaysia. Saya Wan Fadlin Sakina dengan nombor matrik 279115. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah penubuhan Malaysia. Langkah-langkah penubuhan Malaysia. Pertama, melalui penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM). Kedua, melalui penubuhan Suruhanjaya Kobok. Dan ketiga, melalui Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK). Mari kita rungkaikan apa yang dilakukan oleh JPPM. JPPM dipengerusikan oleh Donald Stephen dan dibentuk pada 23 Julai 1961. Penubuhan jawatankuasa ini bertujuan untuk memberi penerangan mengenai gagasan Malaysia. Jawatankuasa ini turut berusaha mendapatkan persetujuan daripada pemimpin-pemimpin Singapura, Sabah dan Sarawak. JPPM mengadakan 4 rundingan. Pertama, pada 21 Ogos 1961 di Jesselton, Kota Kinabalu. Kedua, pada 18 Disember 1961 di Kuching, Sarawak. Ketiga, pada 6 Januari 1962 yang bertempat di Kuala Lumpur. Manakala keempat, pada tahun yang sama pada 1 Februari di Singapura. Pada keempat-empat rundingan tersebut, Brunei tidak menghantar wakil dan telah mengambil keputusan tidak berminat dengan rancangan ini. Seterusnya ialah melalui penubuhan Suruhanjaya Kobok. Suruhanjaya ini merupakan lanjutan daripada persetujuan yang dicapai dalam JPPM kerana kerajaan Britain menyokong penubuhan Malaysia. Suruhanjaya Kobok dibentuk bertujuan untuk meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak pada 16 Januari 1962. Suruhanjaya ini turut dikenali dengan nama Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak. Hasil daripada tinjauan ini, sebanyak 81% rakyat Sabah dan Sarawak mahu sertai Malaysia. Dengan jumlah peratusan, 1/3 menyokong, 1/3 tidak menentang tetapi mensyaratkan hak-hak mereka dijamin terlebih dahulu. Manakala 1/3 lagi tidak bersetuju dan mahu kemerdekaan secara berasingan. Singapura pula menghantar memorandum menyokong penubuhan Malaysia. Setelah meninjau pandangan rakyat dan para pemimpin Sabah dan Sarawak, satu persetujuan telah dicapai. Pertama, perlembagaan yang akan ditubuhkan hendaklah berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kedua, Malaysia merupakan nama persekutuan yang bakal dibentuk. Ketiga, Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa dalam menentukan kemasukan orang luar atau immigration. Keempat, Majlis Undangan Sabah dan Majlis Negeri Sarawak diberi hak untuk menentukan hal ehwal yang berkaitan agama. Dan kelima, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan kedua-dua negeri. Seterusnya, pungutan suara Singapura. Singapura merupakan negeri yang telah mencapai taraf berkerajaan sendiri dan tidak termasuk dalam bidang penyiasatan Suruhanjaya Kobok. Walau bagaimanapun, bagi membuktikan tidak ada paksaan dalam menyertai Malaysia, pemimpin Singapura mengadakan pungutan suara. Hasilnya, 71% menyokong menyertai Malaysia. Ketiga, Jawatankuasa Antara Kerajaan. Jawatankuasa ini dibentuk pada Ogos 1962 dan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne. Jawatankuasa ini dibentuk bagi mewujudkan syarat-syarat pembentukan kerajaan persekutuan yang terperinci.
Dalam jawatan kuasa ini, pemimpin-pemimpin Parti Perikatan Sabah mahukan kepentingan dan masalah rakyat Sabah serta tuntutan 20 perkara dipertimbangkan. Antara tuntutan ini ialah agama. Agama Islam diterima sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi tidak ada agama rasmi di Sabah. Kedua, bahasa. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa rasmi di Sabah, di samping bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ketiga, kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan negeri. Keempat, sistem pendidikan yang sedia ada di Sabah dikekalkan. Dan kelima, perwakilan di Parlimen hendaklah mengambil kira keluasan negeri di samping bilangan penduduk. Setelah beberapa kali bersidang, penubuhan Persekutuan Malaysia diisytiharkan di Stadium Merdeka pada 16 September 1963. Setelah beberapa kali bersidang, penubuhan Persekutuan Malaysia telah diisytiharkan di Stadium Merdeka pada 16 September 1963. Jasa dan pengorbanan nenek moyang kita dalam mempertahankan tanah air tidak ternilai dengan mata wang. Malaysia, tanah airku. Saya sayang Malaysia.